Ceramah sambutan Dah tu kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada pagi Jumaat yang mulia ini dapat kita berkumpul dalam dewan ini untuk mendengar satu lagi ceramah yang akan kuliah ya, yang akan disampaikan oleh ceramah sambutan kita. Dan untuk tidak melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Ustaz Dr. Haji Syuhada untuk menyampaikan ceramah beliau. Nabi silakan. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Yang berusaha sahabat saya, pengacara majlis, tuan-tuan pengarah, pegawai, abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini kita nak menyambung sedikit lagi diskusi sambungan perbincangan kita yang kita telah berhenti pada buku surat ikut satu laporan 119 itu satu riwayat lah. Riwayat yang kedua ada, setuju 119. Okey, baik, kita baca sikit tuan-tuan. Kita nak ikut Nabi SAW, ikut sunnah Nabi ni tuan-tuan, kena tahu apa cara yang Nabi buat. Maka pagi ni tajuk dia memberi nasihat mengikut keadaan seseorang. Ya, kita nak nasihat ni bukan main belasah ya tuan. Ada cara dia, ya, ada pendekatan dia, ada situasi dia. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam hal ini orang yang paling pakar, yang paling hebat pendekatan dalam mendidik, dalam memberi nasihat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, dalam memberi nasihat mereka yang meminta pandangan dan nasihat, baginda akan memberi pandangan yang berlainan daripada seorang kepada seorang yang lain. Beza-beza lah. Ya, mungkin orang ni tanya lain, nak tanya satu soalan, Nabi bagi satu tips yang lain. Orang kedua tanya pula, Nabi bagi jawapan yang lain. Berbeza-beza, ya, mengikut individu, mengikut keadaan seseorang, ya. Semuanya ini bergantung mengikut keadaan orang yang bertanya dan yang meminta nasihat atau wasiat. Tuan, jawapan yang Nabi SAW beri tuan berbeza sebab apa? Melihat kepada situasi orang yang bertanya. Okey, nanti kita akan detailkan lah. Kalau dalam pengajian ilmu tasawuf, orang akan sebut ada suatu ilmu, ada suatu kepakaran yang disebut sebagai kasyaf. Kasyaf ni tuan-tuan, maknanya Allah dah buka pintu hati orang alim tu, dia tahu apa keadaan, apa jawapan yang sesuai, ubat dan penawar yang paling bertepatan untuk orang yang bertanya tu. Itulah kehebatan orang itu. Kasyaf itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para aulia, kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh pertama tuan-tuan, hadis qala an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah awsini. Qala taqillaha aitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maksud hadis tuan-tuan, hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, aku bertanya ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Tuan-tuan, ada tak tuan-tuan jumpa kawan, jumpa cikgu kita, cikgu lama, jumpa orang tua minta nasihat, ada tak? Ataupun kalau bahasa Arabnya ausini, minta wasiat. Wasiat ni tuan-tuan biasa orang sebut sebelum mati kan, wasiat nak mati dan sebagainya. Tapi sebenarnya wasiat ni tuan dia lebih umum. Wasiat itu maknanya nasihat lah. Tolong beri wasiat kepada saya, maknanya tolong beri nasihat kepada saya, itu wasiat. Ya, ini satu benda yang sangat baik yang terlepas pandang hari ini.
Jarang kita ni tuan jumpa orang tua, jumpa orang alim, jumpa orang soleh minta nasihat, jarang. Antara kita terjemahkan bentuk majlis wasiat ini, majlis macam ni lah. Majlis ini tuan, majlis ilmu ni merupakan majlis wasiat, majlis nasihat. Ya. Kalau ada majlis kita tak datang tuan, kita memang menolak tuah lah sebenarnya. Sebab majlis ilmu ni majlis nasihat dan majlis wasiat. Okey tuan, kembali. Soalan Abu Dhar itu tuan, minta hajat beliau ialah minta nasihat dan minta wasiat kepada Nabi SAW. Nabi jawab tuan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala di mana sahaja kamu berada. Faham tuan? Bertakwa dalam pejabat, bertakwa depan komputer, bertakwa depan TV, bertakwa dekat padang bola, pesta bola Merdeka, bertakwa tengok apa pun tuan, bertakwa hari cuti, bertakwa hari kojo, bapa yang bertakwa, anak yang bertakwa, suami yang bertakwa, isteri yang bertakwa. Dan ini asas. Wa khalid, Nabi SAW sebut ittaqillah, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Apa keadaan kamu, apa situasi kamu, kena takwa. Tuan, kalau ada anak kunci takwa tuan, insya-Allah kita akan selamat. Sebab apa tuan? Takwa, bapa yang bertakwa dia tidak hanya memberikan nafkah bagi sekolah dan bayar yuran kau, nanti hujung tahun nanti nak naik sekolah dan beli beg baru, tak, itu bukan bapa bertakwa, tak cukup package tu. Ibu yang bertakwa itu bukan sekadar tak apa mak kerja sampai 60, kalau ada nanti kalau kerajaan sambung 62 mak kerja untuk sekolahkan kau. Kerja kalau ada nanti kerajaan buka package 65 pun mak kerja. Berapa orang pejabat yang buat muka mak dan mak kerja juga. Kan budak-budak baru kerja, laptop semua, baba ICT ni cokap, mak terkekia huruf E, saya pun tak jumpa mana huruf E. Lama pernah kerja kan. Sebab apa mak kerja lama sampai 65 nak besarkan anak-anak dia. Niat tu betul. Niat elok dah. Tapi bukan itu semata-mata tugas orang ibu yang bertakwa, dia kena bagi pendidikan. Bagi pendidikan itu ibu yang bertakwa tuan-tuan. Pemimpin yang bertakwa tuan bukan sekadar bagi projek-projek nak bangunkan masyarakat segi pembangunan material semata-mata. Pemimpin yang bertakwa tuan-tuan, kalau ada nilai takwa dalam seorang pemimpin, dia kena tengok aspek kerohanian juga, mesti tidak boleh dipinggirkan. Kan sambutan-sambutan hari kebangsaan, hari Malaysia bukan sekadar nak bakar bunga api, bakar duit semata-mata, tapi bakar semangat orang supaya cinta negara dengan asas cinta agama. Itu pemimpin yang bertakwa. Rakyat yang bertakwa tuan, kita rakyat jelata yang bertakwanya pun tuan, kita taat pada pemimpin kita, as-sam'u wa ta'ah, selagi mana dalam keadaan tidak keluar daripada arahan syarak. Itu takwa. Penceramah yang bertakwa ialah menyampaikan ilmu tuan-tuan dengan telus dan tulus. Dan pendengar-pendengar yang bertakwa lah datang pun dengan ikhlas, datang bukan nak layan handset, bukan datang nak berburak, tapi datang nak dengar ceramah. Itu takwa nama dia. Faham tuan-tuan? Selesai. Baik. Qala, kemudian Nabi SAW sambutan, dan iringilah segala kesalahan itu dengan kebaikan, nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan tersebut. Faham? Kita tuan-tuan banyak buat salah, kita ni banyak buat dosa, tapi tuan bukan masuk tiket kita buat dosa tu kita tak minta ampun pada Allah Ta'ala. Kita banyak melakukan kesalahan, kita ni orang yang lalai, yang lupa, yang leko. Nak kena ingat esok dah mati seorang, barulah baca Yasin. Kan, kita ni kena ingat benda yang kadang-kadang boleh sikit, ada aksiden sikit, kepala dah pecah semua, baru nak insaf kita. Ya, kalau tak, kita keadaan kita zul selesa tuan, kita tak rasa apa-apa. Maka sebab itu tuan-tuan, kesalahan yang kita buat ni tuan, kita kena follow up balik semua tuan, kita kena baiki kesalahan kita, tinggalkan kesalahan kita. Di samping itu kita kena buat amal soleh, buat benda-benda yang baik, amal-amal yang al-hasanah. Kejahatan yang kita buat itu Nabi anjurkan tuan-tuan, kita ikuti dengan amal-amal kebaikan. InsyaAllah amal kebaikan kita tuan akan menghapuskan kejahatan kita. Faham tu? Okey, contoh, kita bagi contoh kan. Contoh kita ni tuan, suka lengah-lengah nak solat. Suka, tapi orang Islam setakat yang saya tahu tak adalah. Suka betul, dia pakar dalam bidang melengahkan solat, dan solat dia memang masya-Allah tabarakallah, makin berumur makin laju di sembahyang. Kalau anak kita tanya kau sembahyang berapa rakaat? Kita 4 rakaat 5 minit sembahyang Isyak. Dia 4 rakaat tuan-tuan 10 saat. Apa sebab? 4 rakaat budak kita, anak kita dalam 4 kali sujud. Allah Assalamualaikum. Tuan-tuan faham?
itulah perumpamaan tuan-tuan orang yang dah patut ya, dia semakin berusia, solatnya semakin berkualiti. Kan, itu yang patut nak dipersembahkan di hadapan Allah Taala. Solat tuan-tuan, dia banyak tapis ni, nak ke langit ni naik dari pertama tak gapeh, pertama dah kena campak ke bawah dah. Dia yang kena campak solat-solat yang cincai boncai ni tuan, dia campak macam sehelai kain buruk. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Solat yang kita buat lebih-lebih kurang tuan, lebih kurang laju tak apa-apa kita sembahyang tuan, dia kena campak balik ke bawah macam kain buruk. Dia akan berdebat di hadapan Allah Taala nanti. Kita dia tak ada, tak ada, agak baju yang lawa, agak pakai smart tu, panjkat cantik tapi sembahyang tak senonoh tuan. Tuan-tuan apa maksudnya tadi? Solat kita akan berdebat, dia tak akan bela kita. Tapi solat yang berkualiti tuan-tuan, solat yang kita buat sebaik mungkin, walaupun mesti adalah musuh-musuh kurang khusyuk dan sebagainya, tapi kita buat terbaik tuan. Solat itu insya-Allah akan membela kita di hadapan Allah. Solat itu akan berhujah di hadapan Allah, memasukkan kita dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan, kita buat salah, jangan cukup dengan kesalahan tuan-tuan, kita berhenti, maknanya kita cuba menginsafi dan kita tambah pula atau di samping kita meninggalkan kesalahan, kita banyakkan amal soleh. Hadis ini telah disalah faham. Ada orang kata, Ustaz, saya mari nak tinggal sembahyang ni, saya ni buat kadang tak buat. Menegolah katakan gitu. Contohlah, saya Ustaz kalau sembahyang, ada pula tuan passion orang gitu ni, dia tak sembahyang sebab apa? Saya sembahyang tak sembahyang, sama lah Ustaz, tak khusyuk lah, langsung tak sembahyang. Dia lagi satu tak senonoh ni. Ada pula kata, Ustaz, saya memanglah nak sembahyang, tapi saya sembahyang rasa macam tak ada apa-apa ya. Ini pun tak senonoh. Itu semua mainan syaitan. Rasa ke tak rasa tuan, itu bukan masalah kita. Kita kena solat. Macam katalah hari ni perempuan tutup aurat tuan. Yang maaf saya sebut perempuan hari ni tutup aurat, alhamdulillah. Kebanyakan staf kerajaan kita jarang lah yang boleh kepala kan. Kebanyakan dah bertudung lah. Kebanyakan alhamdulillah ini tuan-tuan mungkin sedikit budaya dan trend suasana. Ini dah mula bertudung. Kebanyakan kita tengok kalau kita ceramah pun jarang lah. Adalah 3-4 orang ni pun ada dalam ramai tu. Itu memang boleh guna lah. Itu memang macam orang asli ke saya tak tahulah, apa tu Eskimo pun saya tak faham lah. Tapi kebanyakannya bertudung. Tuan-tuan sekalian, kebanyakannya bertudung. Yang jadi saya confuse ni ialah dia pakai tudung. Ni kat pejabat tak nampak lah benda ni, sebab kat pejabat tak pakai baju kurung kan. Dia pakai tudung tuan-tuan. T-shirt pendek tu jangan cerita lah. Lengan tu memang terbuka lah. Sebab lengan perempuan ni confirm aurat kan. Lengan ni memang aurat. Dia boleh buka dengan pasal dia boleh buka kan. Tapi kalau waktu tak pejabat tu buka semua, tak tahu lah. Ini bukan waris dah. Saya cakap waris tu tuan-tuan ni dah terbuka lah. Tapi yang saya lebih risau sekali ialah trend hari ni berpakaian seluar dia ketat. Saya cakap orang sini, saya cakap orang sini. Seluar dia ketat tuan-tuan, macam nak pergi kolam renang. Tudung ada sini. Tak kisahlah tudung bawal ke tudung cencaru pun tak kisahlah. Tudung pakai. Baju dia tak kisahlah, ada yang pakai setengah, ada ujung tu, saya tak adalah kisah sangat. Tapi yang menjadi loyo tokak kita tu ialah seluar dia tu ketat tu, minta maaf belahan punggung dia nampak. Kalau umur 17 kita boleh fikir juga, nak tengok umur 71. Tuan-tuan boleh bayangkan. Tapi saya tak tahu mana mazhab yang ambil. Agaknya ustaz tak tegur ke, ataupun ada ke ustazah dalam TV9 kata boleh ke, saya tak tahu mana dia dapat. Sini sebab model-model baca majalah lah apa, ikut tak apa, yang penting pakai tudung. Itu sama macam rogel lah tuan, pakai tutup kepala, bawah tu buka lah, bawah tak pakai apa-apa lah, seluar tu ketat, pakai belah dalam, luar pakai kain ataupun seluar yang longgar. Itu maksudnya. Ini seluar ketat tu saya anggap untuk rogel ni, dan memang tidak menepati aurat dalam Islam. Okay, baik, kembali. Maksud saya ialah, Ustaz kata, saya pakai seluar ketat ke seluar longgar, saya rasa sama je Ustaz, tak ada rasa apa-apa pun. Kau rasa macam tu orang tengok kau macam mana pula kan? Ataupun dia kata, Ustaz saya rasa belum sampai sahaja nak pakai tudung lagi, nak tutup aurat dengan sempurna, macam dah selebriti sangat. Biasanya ayat-ayat ni artis yang gunakan. Saya rasa belum bersedia lagi nak pakai tudung. Kata selebriti, okey lah, kita selebriti kan pakai ni tudung tu kan. Ya, jadi kita belum bersedia lagi untuk menutup aurat, belum bersedia untuk berhijrah. Betul kan alasan? Sebab dia kata, saya rasa sama je lah, yang pakai tudung pun hipokrit. Alasan hipokrit ni akan digunakan. Hipokrit dia kat pejabat, dia kat rumah dia pun ulala juga tu, dia pun tak apa-apa tu, dia pun pocok-pocok juga, kita kan tak apa-apa ayat kita kan. Dia pun hipokrit. Sebab tu saya rasa saya tak pakai tudung lagi lah. Kau orang tak pakai tudung ke, orang pakai tudung ke, orang hipokrit ke, orang munafik ke, itu masalah orang. Masalah kita kena buat diri kita sendiri, kena tutup aurat dengan sempurna. Ada orang kata buat apa, I pakai tudung, I tak solat kita.
kau tak pakai tudung, kau tak solat, kau